اللهم اجعلنا نورا في قلبنا ونورا في قبرنا ونورا في سمعنا ونورا في بصرنا آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Suratul Isra ayat yang pertama. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kami berkatkan sekelilingnya kerana memperlihatkan daripada kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat mendengar lagi amat melihat. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada malam ini. Terima kasih kepada pihak ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Binjai. Terima kasih kepada seluruh pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan seluruh daripada saf ahli jawatan kuasa serta pentadbiran Masjid Kampung Binjai serta jemaah yang dirahmati Allah. Pertamanya kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan dan kurniaan Allah. Maka pada malam ini sama-sama kita dapat menyambut suatu peristiwa kebesaran di dalam Islam, sehingga diletakkan peristiwa ini menjadi salah satu daripada peristiwa kegemilangan di dalam sejarah Islam, di dalam kalender Islam, yang nama dia Isra dan Mi'raj. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini setiap tahun saban hari akan disambut dengan berbagai-bagai sambutan. Di antaranya sambutan kita mengadakan majlis-majlis ceramah-ceramah perdana, kuliah-kuliah khas sebagaimana malam ini. Mudah-mudahan dengan kita menyambut peristiwa Isra dan Mi'raj, maka akan bertambahlah iman dan taqwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan menjadi bekalan untuk kita menuju kepada suatu negeri yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Dan kita berada di bawah nikmat Allah Ta'ala yang dijanjikan, yaitu nikmat syurga yang tidak ternilai, yang tidak terhitung, yang tidak mampu digambarkan dengan perkataan, yang tak mampu diungkap dengan ayat-ayat, melainkan orang yang memasukinya akan dapat merasai. InsyaAllah mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala dan kita dijadikan sebahagian daripada ahli-ahli syurga, insyaAllah. Dan jadi pada malam ini kita nak tengok kuliah, bukan ceramah, kuliah. Ceramah tengok dalam YouTube lama. Nak tengok ceramah ustaz mana pun boleh ceramah. Tapi kita nak berkuliah lah setakat mana yang dan. Jadi bagaimana Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ayat yang pertama di dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala kata Subhanallazi, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjalankan pada malam dengan hambanya akan malam.
Kalau tengok ayat ini, kalau kita berhati balik ayat ini, kalau orang mengaji, kan subhana itu orang panggil di i'rab sebagai maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq dan mansuf li fa'lil mahzuf, wal jumlatu minal fi'lil mahzuf wa muta'alliqan ibtada'iyah. Jadi subhana itu allazi itu dia panggil isim mausul, dia menjadi mudhafun ilaih. Asra bi 'abdihi, asra itu dia panggil fi'il madhi, fa'il dia mustatir huwa, dan dia menjadi a'id bagi jumlah, bagi silah mausul. Tentu asra bi 'abdihi orang panggil jar wa majrur. Hi itu dia panggil mudhafun ilaih. Di mana? Di zaraf. Lailan itu menjadi zaraf zaman, dia mentakkidkan bagi hak yang awal dia tu. Kan? Tuhan kata subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan pada malam dengan hamba-Nya. Lepas daripada tu Tuhan letak pula lailan. Kalau orang ngaji tu lailan. Lailan tu makna malam. Jadi Tuhan yang telah memperjalankan akan hamba-Nya, memperjalankan Allah Ta'ala ke hamba-Nya tu pada malam. Isra tu makna dia berjalan malam dah. Jadi Isra tu dalam bahasa Arab dengan makna berjalan malam. Tapi Tuhan letak bi'abdihi, lepas bi'abdihi dia letakkan lailan sekali lagi. Boleh Kalau tidak Tuhan kata guni pun tak apa. Subhanallazi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Boleh dah. Tapi Tuhan letakkan lailan. Maka nak mentakkid bahawa berjalan sungguh malam tu. Jalan sungguh. Nabi itu berjalan sungguh. Maka di situ ulama kata berjalan sungguh ni lagu mana kata berjalan sungguh? Iaitu minar ruh wal jasad. Sebab tu ahlus sunnah wal jamaah meletakkan peristiwa itu berlaku dengan roh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat roh sahaja berjalan, maka turun mai ke bumi cerita kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan waktu ketika itu belum Islam, maka mereka tentu boleh terima. Tetapi bila Nabi cerita bi'abdihi, bi'abdihi itu hamba. Bila nak sebut hamba, mesti meratai daripada dua unsur. Kalau tidak, tak boleh jadi hamba. Tak boleh nak jadi hamba, tak boleh nak ta'abbudi, tak boleh nak ibadah dengan Tuhan. Kita kalau tinggal roh saja boleh hak ibadah. Jawab tak? Ataupun tinggal jasad saja. Tinggal jasad tak masjid, roh balik rumah. Boleh? Ataupun tinggal roh di ini, jasad duk ada di rumah. Boleh? Aku tinggal jasad dah halas sembahyang, roh balik duduk di rumah. Boleh? Tak boleh. Dia bila kata nak beribadah ni, dia mesti ada roh dan juga jasad. Sebab tu abdun tu makna merangkumi daripada dua yang paling penting dalam kejadian manusia, iaitu roh dan juga jasad. Jadi Nabi itu berlaku sungguh-sungguh. Sebab itu ulama menafikan kalau berlaku itu dengan roh sahaja pun dinafi. Kalau berlaku dengan jasad, lagilah dinafikan.
Sebab itu ulama mentakkidkan bahawa berjalan hamba itu yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan roh dan jasad pada malam itu. Jadi Nabi jalan pada malam itu tak ada lain melainkan dengan roh dan jasad, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kalau setakat mana? Kalau setakat jasad, kalau setakat roh saja, rasa-rasa tak ada masalah. Rasa-rasa tak ada masalah. Abu Jahal, Abu Lahab boleh. Boleh belakang lah kita kata Abu Lahab, Abu Jahal, hak yang musyrikin tu boleh terima belakang. Tapi bila berjalan dengan roh dan jasad, ada kemusykilan bagi orang musyrikin yang masih dalam keadaan waktu itu dahlah tak menerima baginda Nabi sebagai seorang Nabi, lagi pula mendapat suatu perkhabaran melalui wahyu Allah, melalui lidah Nabi. Khabar itu menceritakan Nabi pula diperjalan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, tuan-tuan. Kalau kita ada waktu tu, ada orang kata, seronok lah ustaz, seronok lah kita duduk seronok ni. Bila orang duduk cerita pasal Nabi ni, kita seronok lah pasal Nabi ni. Mamu ni, orang pilih mamu ni kalau boleh duduk dengan Rasulullah, seronok lah. Mamu nak cium Rasulullah hari-hari. Tak apalah kalau hang duduk jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau duduk geng Pak Ngahab, Pak Ngahab, Pak Ngahab, Bulahak Pak menekan. Kalau duduk belah hana, agak-agak tuan-tuan, kalau lah hana cerita tak sah, hana cerita ana tak sah pukul ketika tak sah pukul 7 suku duduk di rumah lagi. 7 suku seberang sana, belah Penaga sana, keluar daripada pondok mai sini tak sah nak keluar pukul 7 suku, 7.25 sampai ni tak. Agak-agak hampa percaya tak percaya? Lepas tanya ustaz nak apa? Nak aita lah. Pekat keluar tengok aita di luar Formula 1 ke apa kah? Jadi kalau Formula 1 pun kena tengok lah jalan, kira semua pekat jaga ada seorang yang lalu lah. Lihat, kita tak boleh percaya. Tapi Rasulullah turun cerita bukan daripada Penaga nak mai pinangnya, daripada Masjidil Haram pi kepada Masjidil Aqsa. Kalau fikir akal lah, kalau kita ada pada waktu tu, kita pun tak tahu lagi duduk tang mana. Sebab tu kata almarhum al-alim al-alamah guru kami Tuan Guru Haji Saleh Musa, dia kata kita kena syukur apa yang Tuhan berikan kepada kita yang ada sekarang. Kerana kalau kita berada pada zaman itu, cabaran yang sangat-sangat getir pada waktu itu bersama baginda Nabi. Hatta di dalam kitab ulama menyebut ada di antara orang yang telah pun mengucap 2 kalimah syahadah bila turun ayat subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila ilal masjidil aqsa, kembali menjadi murtad. Tapi kita ni dah duduk dengar start daripada kecil-kecil, mak pak kita ada main bawa Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj, masuk dah lah kepala. Jadi kita boleh terima dah peristiwa tu. Tapi kalau kita duduk pada ketika itu, pada ketika baginda Nabi SAW, belum tentu kata ulama kita dapat menerima dia. Kalau anak kata daripada Penaga anak main 10 minit pun tuan-tuan tak percaya, dekat ya, kerana jauh pun. Jadi kalau anak naik helikopter main mungkin cepat, boleh percaya. Mana ada yang logik pada ketika ni 10 minit boleh sampai. Jadi tapi bila Nabi cerita Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang ni pun tak boleh terima dah.
Bayangkanlah. Sebab tu ulama kata bila ayat yang menyebut subhanallazi, maha suci Allah, maka ayat di dalam kandungan ayat itu pasti berkait dengan akidah. Pasti berkait dengan akidah. Sebab itu dimasukkan di dalam perkara yang dinamakan perkara aqaidul iman. Salah satu daripada perkara aqaidul iman, selain daripada uluhiyat, selain daripada bab nubuwiyat, masuknya di dalam perkara sam'iyat, iaitu perkara yang disebut al-Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan bayanglah. Sebab tu kita ni duduk tiap-tiap tahun ni duduk peringatkan peristiwa al-Isra wal Mi'raj. Bayanglah. Duk bagi masuk dalam kepala otak kita ni, dalam telinga kita mengenai peristiwa ni setiap tahun. Jadi setiap tahun duk bagi masuk Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, supaya tidak ada di dalam hati kita sebarang syak, zon dan waham mengenai peristiwa ini, kerana peristiwa ini dimasuk di dalam perkara aqaidul iman. Sesiapa yang ada rasa syak mengenai Isra dan Mi'raj, ataupun dia dalam keadaan zon sekalipun, apatah lagi waham, hukum dia tidak ada khilaf melainkan kafir. Walaupun sembahyang lebam day pun, walaupun puasa sampai terjalan lidah sampai ke lutut sekalipun, tetap dihukumkan kafir. Lepas tu kita kena percaya, yakin bahawa benda ini berlaku betul-betul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu benda ini dia masuk apa? Dia masuk kategori perkara aqaidul iman. Jadi yang bersabit dengan hadis Nabi, yang bersabit dengan ayat-ayat yang merupakan ayat muhkam yang menjadi hukum di dalam bab masalah akidah. Kita kena percaya, tuan-tuan. Tu diulang setiap tahun. Supaya menjadi tahqiq, tuan-tuan, dalam hati kita. Allahu Akbar. Tak apalah tiap-tiap tahun. Anak ni tak reti lah. Nak ceramah, sebab tu bawa kitab, tuan-tuan. Kalau nak ceramah saya orang ni. Dua abang ni pun ambil satu tempat di sana lah, janji dengan sahabat kita ni, urus dia banyak tahun dah duk minta kuliah maghrib, tunaikanlah hajat saudara. Kerana ada patah, barang siapa menunaikan hajat saudaranya, Allah Ta'ala tunaikan hajat dia. Tapi hajat sana tak capai lah. Tapi tak apa, sana duk pergi tiap ulang. Jadi minta juga kat mereka kebenaran. Kata imam dia, kata kita nak main juga malam ni. Segan dulu anak kuliah maghrib sini banyak bineng, duk main Penang, belah Batu Feringgi, apa belah Sungai Rusa, banyak tempat dulu duk main juga. Tapi duk kena jam, kita pun naik jam. Tu yang main kuliah di sini pun tinggal kuliah subuh lah. Tinggal satu ni tak masuk Penang. Inilah satu-satu tempat namanya kuliah subuh sahaja. Lama agak duk main alhamdulillah kan. Jadi tak apalah, cuma nak tengok dalam beberapa buah kitab di depan ana ni ada 3 buah kitab yang ana rujuk menjadi rujukan. Yang pertama kitab Syarah Duratul Mumtaz fi syarah ala Kifayatul Muhtaj, dan kitab yang kedua dinamakan kitab Al-Anwarul Bahiyah min Al-Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah, karangan daripada karangan daripada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Husaini. Dan kitab yang ketiga iaitu kitab Perjalanan Agung Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi malam tu diperjalan daripada Minal Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram, masjid yang dinamakan Masjidil Haram. Tapi adakah ketika itu telah pun ada sebagaimana adanya hari ini Masjidil Haram? Kena tanya tuan.
Kalau ada Masjidil Haram, tak perlulah Nabi berhijrah lagi ke Madinah. Tetapi yang ada pada ketika itu iaitu Kaabah. Dan di sekeliling Kaabah bukan ada masjid lagi, tetapi ada sekeliling Kaabah lebih kurang 360 lebih berhala-berhala daripada kaum musyrikin. Jadi berhala-berhala kaum musyrikin keliling kota Mekah, keliling Kaabah tu. Jadi macam mana bila Allah Ta'ala sebut minal masjidil haram, pasal di situ mengisyarat tempat itu maka akan menjadi tempat sujud yang paling besar kepada umat Islam sehingga akhir zaman, sehingga berlakunya kiamat, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Tapi Nabi duduk di situ pada malam itu. Nabi duduk di situ di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah rumah, iaitu rumah bagi seorang perempuan. Bukanlah duduk dalam masjid lagi pun. Nabi duduk di dalam rumah seorang perempuan. Perempuan itu nama dia. Nama dia, tengok dalam kitab ni dia kata minal masjidil haram. Maka kata Sayyidina Anas, daripada kata Sayyidina Anas, yang dimaksudkan dengan yang dimaksudkan minal masjidil haram itu ialah Kaabah. Hampir Nabi duduk pada malam itu dekat dengan Kaabah rumah tu. Maka yang dimaksudkan dengan Kaabah itu iaitu kata qil, yang dimaksudkan Kaabah itu iaitu baitun faqitah, rumah seorang perempuan yang Nabi tidur pada malam itu. Nama dia Sayyidatina Fakhitah, ataupun dikenali dengan Ummu Hani binti Abi Talib. Dia ni sepupu dengan baginda Nabi SAW. Maka dia, Nabi duduk pada malam itu bersama-sama di rumah Fakhitah, rumah sepupu dia, ataupun dikenali dengan Ummu Hani. Ingat, tu maksud minal masjidil haram. Bukan masjid yang kita duk bayang hari ni, yang kita duk pi tu. Jadi Nabi duduk tu di dalam rumah seorang perempuan pada malam tu. Malam nak berlaku Isra' dan Mi'raj, Nabi duduk di dalam rumah seorang perempuan, nama dia Fakhitah binti Abi Talib, ataupun diberi nama Ummu Hani. Pasal apa Nabi tidur di situ? Kerana Nabi tidur di situ pada tahun itu Nabi kehilangan, dia panggil Ummul Huzni, tahun kesedihan bagi baginda Nabi, sebab Nabi kehilangan dua orang tokoh yang menjadi pengaruh yang besar pada awal keislaman, pada awal Rasulullah membawa Islam itu, iaitu siapa dia? Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib, pak nakan Nabi. Dua-dua tokoh ini tahun yang sama Rasulullah kehilangan. Rasulullah kehilangan. Maka ulama-ulama syariat menyatakan sebagai tahun kesedihan. Ulama syariat, adapun ulama sufi, mereka tak menyatakan Ummul Huzni, kerana Nabi tidak pernah ada duka cita dan kesedihan. Ini kerana Nabi ini bersifat tu pada syariat saja. Adapun hakikat Nabi tak ada rasa pun kesedihan ke apa, sebab Nabi terus menerima semua tu minal qadari wa khairihi wa syarrihi. Itu ulama-ulama sufi menyebut. Mana dalil dia? Dalil dia, kalaulah Tuhan kata innal awliya, sesungguhnya para wali, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak ada sebarang ketakutan dan sebarang duka cita, kesedihan. Kalau aulia pun tidak ada kesedihan, apatah lagi para nabi wa rasul. Hakikat dia lah. Tetapi dari segi sudut syariat, zahir sebagai sifat seorang manusia, basyariah Nabi itu nampak tahun itu seolah-olah tahun kesedihan. Jadi Nabi bila duduk dalam keadaan sedih tak ada masalah. Tetapi yang paling penting keselamatan Nabi.
kerana orang musyrikin mula dah nak menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda Nabi nak disakiti, jadi keluarga Nabi ini ambil tanggungjawab untuk menjaga keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka tak bagi Nabi tidur di rumah baginda Nabi, dekat rumah Sayyidatina Khadijah. Kita duk pergi Mekah duk pergi umrah, takkan depa tak tunjuk kot hak duk pergi umrah. Rumah Sayyidatina Khadijah. Tunjuk tak? Pergi tak rumah Sayyidatina Khadijah duk pergi umrah. Sini seorang pun tak pernah pergi umrah. Biar betul apa? Jangan duk murung. Depa bawa pergi tak rumah Sayyidatina Khadijah? Biar Syekh. Pergi tak pergi umrah? Pergi kot. Malam ni kalau tanya seorang tak mengaku pergi umrah. Semua tak kisah pergi umrah. 4 kali dah pergi. Kalau pergi dengan kita, tapi anak buat ujung tahun saya setahun sekali. Kita tunjuk tahu mana rumah berlaku Isra' dan Mi'raj, tahu mana berlaku rumah Sayyidatina Khadijah, tahu mana yang berlaku rumah Arqam bin Abi Arqam, tahu mana berlaku, kita tunjuk belakang. Lalu biasa kita pergi, tapi anak pergi bukan untuk buat pakej cari makan, anak pergi semata-mata nak buat ibadah. Siapa nak ikut jom. Ujung tahun sekali lah, anak pergi sekali tu. Setahun sekali depa ada buat sebagai pekerjaan tu, depa pergi setahun 2-3 kali, 4-5 kali. Tak apalah kan. Kita pergi buat ujung tahun ni, cuti pondok ujung tahun bulan 12. Lepas tu kita siapa nak pergi dengan kita boleh Tapi kena dah setawai kita bawa tak banyak, 20 orang 25 orang gitu bawa banyak-banyak tak larat jaga. Kawan kita bawa 20 orang, kita bawa 20 orang, ambil sebiji bas itu kita pun pergi cari. Anda ingat masa anda pergi tahun 2014 pertama, first anda pergi 2014, anda pergi jumpa dengan almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa, tanya semua tempat-tempat sejarah di Mekah dan juga Madinah. Dia bagi petua satu. Masa tu anda pergi tak bawa orang lah, anda pergi ikut orang, tapi pergi sampai sana pergi menilau cari negeri. Nilau lah cari negeri, wang yang tanah, wang yang sini. Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala pertemukan dengan tempat-tempat tu lah. Jadi malam tu Nabi duduk di rumah Fakhitah. Rumah Fakhitah ni ataupun rumah Ummu Hani ni, ataupun disebut Fakhitah nama dia ni duduk bersama dengan apa? Sebab tu dia kata bainama, Syekh Muhammad Alawi menyebut, dia kata bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijri indal baiti mudtaji'an bainar rajulain idza atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahu malaka akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam fastalqawhu ala zahrihi fatawallahu minhum Jibril. Kata, maka pada malam itulah tatkala Nabi SAW berada di mana? Fi hijri indal bait, suatu tempat dinamakan Hijir Ismail, di sisi indal bait, di sisi Baitullah, tak jauh daripada Hijir Ismail. Rumah Fakhitah tu kalau kita pergi ni Kaabah, sini Hijir Ismail, dia ujung ni bertepatan dengan Hijir Ismail, tak jauh. Kata Tok Guru kami lebih kurang dalam 200 meter gitu ya. Kalau dulu tu hak yang lah ni dia ada satu lorong tu, betul-betul Hijir Ismail tu ada satu pintu, kita boleh keluar kot tu. Sekarang ni pergi baru ni pun mereka tutup, mereka buka sekerat sahaja. Lorong tu betul-betul lorong tu. Rumah siapa? Rumah Fakhitah binti Abi Talib. Nabi duduk di situ. Nabi duduk buat apa? Nabi duduk tidur berehat. Tak tidur seorang dan Nabi itu mudtaji'an bainar rajulain. Nabi tidur bersama 2 orang lelaki. Siapa lelaki itu? Iaitu di sebelah kanan Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib,
dan di sebelah kiri Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Nabi tidur malam tu sebelah kanan Sayyidina Hamzah, sebelah kiri Sayyidina Ja'far. Jadi Nabi tidur malam itu 2 orang duk kepit Nabi. Sebab apa ni? Pak menakan Nabi dan sepupu Nabi. Sebab menjaga keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada setahun setengah sebelum Nabi hijrah itu, satu tekanan daripada orang musyrikin yang sangat hebat. Sehingga di dalam kitab sirah, pada waktu itulah umat Islam ditekan, umat Islam dipulaukan, sehingga makanan-makanan kepada orang Islam tidak dijual. Sehingga sahabat-sahabat Nabi mengeluh kesah, mereka tidak mampu untuk menahan. Makanan tak ada. Kalau diseludupkan makanan itu, maka makanan-makanan dari diseludup pada waktu-waktu malam sahaja. Sehingga ada sahabat terpaksa memamah daun-daun kayu untuk membawa Islam kepada kita. Sehingga najis-najis sahabat, kata ulama, menjadi seperti najis-najis kambing, bulat-bulat, semelik. Makan mamah itu lah, tuan-tuan. Jadi dibimbangkan, maka duduklah 2 orang sahabat ni di sebelah kanan Sayyidina Hamzah, di sebelah kiri Sayyidina Ja'far. Sayyidina Hamzah di mana? Tu yang kita duk pi di Medan Uhud, duk pi Bukit Memanah, kita duk ziarah makam syuhada Uhud, maka di situlah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni kepala, disebut sebagai Asadullah, sebagai singa Allah Subhanahu wa taala. Dia ni kepala, kalau kita ni orang law ni dia panggil kepala gedebe. Sayyidina Hamzah ni dia tak apa peduli ingat sejarah Sayyidina Hamzah, dia tak apa peduli ingat di kota Mekah. Dia ni kalau waktu muda dia suka keluar memburu di luar daripada kota Mekah. Tapi bila Nabi diangkat menjadi Rasul, bila dia dengar ada orang menyakiti baginda Nabi SAW, maka dia talar pergi terus. Sebab tu orang tak berani kat dia. Sayyidina Hamzah ni dia lahir sama dengan waktu baginda Nabi SAW lahir. Dia bukan setakat jadi pak nakan Nabi, malahan dia ini menjadi saudara susuan Nabi, kerana Nabi disusukan oleh Suwaibah, dan juga Sayyidina Hamzah disusukan oleh Suwaibah. Malahan dia bukan pak menakan, malahan menjadi saudara susuan. Sebab itu bila orang menyakiti Nabi, dia berasa. Biasa sekali Abu Jahal pernah menghedik sehingga mengupah orang menyakiti Nabi SAW. Dia pergi kota Mekah, tak cakap banyak, dia buh menampak, tungguin terbalik selirak habis. Lari habis buat tu. Kata Sayyidina Hamzah mengamuk. Sebab tu orang tak berani, sebab tu meletakkan mana? Meletakkan di sebelah Nabi pada ketika itu. Sebab tu Sayyidina Hamzah gugur di medan Uhud. Gugur di medan Uhud pada awal pertempuran. Ingat no? Nabi kita kata, Nabi haram kita kata kalah perang. Ingat? Hari ni mengajar dia kata Nabi pun biasa kalah perang. Nabi tak pernah kalah perang, tuan-tuan. Uhud, siapa kata perang kalah Uhud? Cuma Nabi kehilangan sahabat yang begitu banyak sehingga mencapai 70 orang yang dikebumikan. Tapi adakah kalah? Nabi tidak pernah kalah di dalam satu pun peperangan di dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Tengok di dalam kitab, tengok di dalam kitab Paku Iman dan Simpulan Iman. Tengok di dalam kitab beberapa huraian yang berguna. Tengok di dalam kitab Sulamun Sibian, ulama mensyarahkan siapa yang berkata Nabi kalah perang, Nabi kalah, maka hukum dia boleh rosak akidah. Ngak gila. Ni kena mengaji bab akidah. InsyaAllah tak ada nak berjalan ni. Baru dia cerita tanya. Aduh. Sampai pukul apa?
9. Ha? Lebih sikit tak apa? Lebih tak apa, tak apa. Kalau pukul 9 tu berhenti, kalau suruh berhenti lah, kita berhenti dah. Ni cerita tak jalan lagi ni. Baru duduk cerita, sebab tu nak kata nak syarah di ayat tu dulu. Lepas tu baru ni. Ada tempat yang mereka buat Surah Mi'raj, peristiwa Surah Mi'raj 6 tahun tak naik-naik ke langit lagi nak cerita. 6 tahun. Setahun sekali. Ada satu tempat di belah batu, di sebelah Palas Batas, di Bertam Putra. Ana baca ni kitab yang ada di depan ana ni, ana baca kat depa Perjalanan Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab ni selama 3 tahun. 3 tahun dah. Setiap kali sampai bulan Rejab depa suruh stop, sebab situ ana mengejak di pejabat. Jadi di pejabat depa tu, jadi setiap 2 minggu, setiap bulan 2 kali. Tapi bila sampai bulan Rejab depa minta setiap minggu. Rejab, Syaban ana baca setiap minggu. 3 tahun dah ni. 3 tahun baru naik ke langit keempat. Tak sampai lagi ke-7, tak sampai araf, kursi, setawa apa semua, tak sampai hadrah ilahiyah, tak turun lagi. 3 tahun dah. Sini tak tahu sampai tahun dah. Tak tahu. Anak tak kerti nak baca laju-laju tuan-tuan, nak ceramah berang selesai tu. Kita suka berpandukan kitab. Jadi balik kepada tadi, Nabi tidur di sebelah tu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni kira antara pada awal Islam ni orang paling takut lah. Sebab tu bila mereka dengar kata ada Hamzah, Sayyidina Hamzah yang mengawal keselamatan orang Yahudi, orang-orang musyrikin tak ni dah. Sayyidina Hamzah. Tapi mereka paling benci, paling dendam dengan Sayyidina Hamzah. Terutama pada awal Islam, Nabi hijrah ke Madinah, maka berlaku setahun lebih selepas daripada tu, kata setengah beberapa bulan, berlaku perang Badar. Sayyidina Hamzah memancung kepala pembesar musyrikin. Depa lagi geram. Sehingga dah di dalam tahun 3 Hijrah, tahun 3 Hijrah berlakunya perang Uhud. Maka Hindun, dia mengupah orang nama dia Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Dia bagi tugas, hang jangan kacau orang lain, hang bunuh Hamzah semata-mata. Sebab itulah Hamzah ditikam betul-betul dada dia ketika sibuk berperang. Maka di bahasa kita ni pukul curi kalau depan tak wani, pukul curi, maka jatuhnya Sayyidina Hamzah lalu ditetak oleh Hindun, ditetak oleh musyrikin Mekah, sehingga mereka membelahkan dada Sayyidina Hamzah. Ada lapuk hari ni, duk cerita riwayat tu tak sahih. Cerita sahih apa dalam kitab sirah cambah hampa kira nak sahih saja. Ni semua nak sahih melingkup semua. Tok Saleh kata kepala lutut hang ada hadis sahih. Almarhum Tok Saleh kata kepala lutut hang tu ada hadis sahih. Sikit-sikit nak hadis sahih, sikit-sikit nak hadis sahih, letih nampak ni. Terus duk layan lah. Jadi cerita tu dalam sirah tu, maka diceritakan sehingga Nabi mengangkat jasad Sayyidina Hamzah, lalu Nabi menangis, teriak, gugur. Inilah orang yang menjaga keselamatan Nabi. Dan di sebelah kiri Sayyidina Ja'far. Ini yang dimaksud ni. Ni ulama syarah dalam kitab, bersama dia dengan Sayyidina Hamzah bapa saudara Nabi, bersama di sebelah kirinya Sayyidina Ja'far sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud minal Masjidil Haram. Ayat. Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ja'far juga gugur di dalam medan perang juga, tapi bukan perang Uhud, dipanggil peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Perang Mu'tah itu berlaku, nanti ingat tahu apa? Maka Sayyidina Ja'far ini, dia ni melihat bendera Islam yang dipegang oleh sahabat kawan dia, ditugas oleh Nabi, bila perang ni pegang bendera itu kewajipan. Mereka bunuh lah kali dia dan sambang bendera Islam, maka orang kafir yang terlalu ramai di dalam Mu'tah,
maka mereka menyerang Sayyidina Ja'far, lalu mencanteh tangan Sayyidina Ja'far, tangan kanan, tangan kiri Ja'far, Sayyidina Ja'far menyambut, sehingga dua tangan dia dipotong, sehingga kata ulama dia kepit dengan bahu dia. Tetapi bendera Islam dia tidak membiarkan jatuh ke bumi, kerana itu daripada syiar dan syariat Islam. Lah sekali mereka tusuk jasad dia itu dengan tombak dan juga pedang, berpuluh tetakan, tetapi bendera itu tidak jatuh, sehingga sahabat melihat bahawa Sayyidina Hamzah telah berlumuran dengan darah. Maka sahabat lain segera menyambut dan menyerang balik. Maka Sayyidina Ja'far juga jatuh sebagaimana pak menakan dia Sayyidina Hamzah. Maka jatuh, bila dikumpul-kumpulkan, maka melihat Rasulullah, sepupu yang menjaga keselamatan Rasulullah juga telah pun wafat. Rasulullah angkat, lalu Rasulullah dalam keadaan kesedihan menangis. Tengok meleleh air mata Rasulullah. Kata setengah ulama, bila tengok lepas daripada tu Rasulullah tersenyum. Jadi sahabat duk pelik lah, aib tadi teriak, tadi sedih, lepas tu senyum. Pasal apa? Pasal apa? Maka kata baginda Nabi, aku melihat, aku sedih sebab melihat orang yang pernah menjaga aku, menjadi pengawal aku telah gugur di medan syahid, dan dia ini antara sepupu yang rapat sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu yang Rasulullah senyum, aku melihat dia sedang bermain-main di dalam syurga, rohnya dibawa, diarak ke dalam syurga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ja'far, orang dia antara seorang pemuda yang disebut Sayyidina Ja'far ini, yang seorang pemuda yang disebut sebagai mendapat gelaran At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Apa At-Tayyar? Sengak tu. Ja'far yang mempunyai dua sayap. Esok dalam syurga dia bukan ada tangan, Tuhan ganti segala pengorbanan, di belakang tangan dia mempunyai dua sayap, kata baginda Nabi, dan dia boleh terbang ke dalam syurga. Sebab tu disebut At-Tayyar, yang mempunyai dua sayap. Ja'far At-Tayyar. Makam dia di mana? Makam dia juga di Medan Mutah. Medan Mutah di mana? Di dalam kawasan Jordan sekarang. Maka di dalam kawasan Jordan itulah maka adanya makam Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Anda sampai di waktu di Jordan, anda sampai di makam, sempat menziarahi, bertawasul dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Ini Nabi duduk di sinilah. Nabi duduk di sini bersama dengan siapa? Bersama dengan maka waktu tu iza atahu Jibril, belum lagi, maka waktu itulah datangnya Jibril wa Mikail wa ma'ahuma, dan bersama dengan keduanya malakul akhar, bersama dengan para malaikat. Lalu apa? Fahtamaluh hatta ja'u bihi Zamzam. Jadi sebelum Nabi itu nak di Isra, ni cerita baru sampai mana? Minal Masjidil Haram. Ni ada cerita ni syahid minal Masjidil Haram. Maka malaikat angkat jasad Nabi. Bila angkat jasad Nabi, siapa yang angkat? Jibril, Mikail, dan diiring dengan para malaikat, angkatlah ja'u Nabi, dibawanya Nabi itu Zamzam, dekat telaga Zamzam. Fastalqauhu ala zahrihi fatawallahu minhum Jibril. Lepas daripada situlah bawa di telaga Zamzam, maka dibaringkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah mereka melakukan satu tugas yang amat berat bagi mereka. Bawa panjang ni, wa fi riwayatin furija saqfu baiti fanazala Jibril fashaqqa min suqrati nuhrihi ila asfal batnihi. Di sinilah
daripada mana? Telah dibelahkan tubuh Nabi ini daripada atas ni sampai ke pusat Nabi, lalu dibukakan dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan dengan beberapa daripada perkara di dalam dada Nabi. Sebab apa? Nak menambah kekuatan kepada iman dan takwa Nabi, kerana hari itu, malam tu, pasti Nabi akan bertemu dengan Tuhan, menerima tajalli Tuhan. Kalau ulama sufi kata, kalau tidak menerima, bahasa kita semua, tambah power. Bahasa orang lah, tambah power, tambah aura. Ni nak berdepan ni, nak menerima tajalli Tuhan. Kerana Nabi Adam, Nabi Allah Musa alaihi salam minta kepada Allah supaya dizahirkan zat Allah Ta'ala di Tur Sina, di bukit. Naik di atas Tur Sina, minta, ya Allah, Nabi Musa minta, apa ya tu? Unzur ilaik, perlihatkanlah zat engkau wahai Tuhanku. Tuhan kata, qala lan taraya Musa, wahai Musa jangan minta. Minta juga 3 kali. Tuhan kata, unzur ilal jabal, hang tengok dekat bukit depan hang tu. Kalau bukit tu duduk tang tu diam, kalau bukit tu tak ada apa, sagi hang boleh. Falamma tajalla, bila baru Tuhan nak tajalli, dakkan qaum, bukit meletup. Musa sa'iqa, jatuh. Tak ada power nak boleh menerima tajalli Tuhan. Jadi hak depa duk cerita tak apalah, tuang hak nu tuang hak ni tak apalah, basuh keluar hati Nabi. Sebenarnya hati Nabi tak ada kekotoran pun, tazakki, bersih. Tapi nak habaq kata di situ, bila sesuatu nak menerima tajalli Tuhan, kena ada sesuatu yang kita kena letak di dalam hati kita. Panjang cerita, dia kena cerita dalam bab masalah hakikat Isra' dan Mi'raj, kena baca panjang lah tu. Dan maka dia cerita apa? Nabi itu dibelah. Tak mana? Diletakkan jasad Nabi, angkat ni. Angkat jasad Nabi, dia letak Telaga Zamzam. Sekarang Telaga Zamzam tak mana? Mana nak nampak sehari? Tanya orang lama-lama hak pi dulu tu. Tapi orang lama-lama pun mati habis dah. Telaga Zamzam tak mana? Mereka angkat dari Umrah Faritah, angkat mai Telaga Zamzam. Anak pi Mekah, pi ziarah al-alim al-almah tuan guru Baba Abdullah Muallim, antara ulama Jawi kita yang masih ada di Ajiat sekarang. Hak paling tua, umur dekat 90 dah. Ada seorang ni. Dua ada lagi sana. Baru ni 2022 baru ni anak pi ziarah rumah dia, tak telefon pula saja pi ziarah, bawa ada 7-8 orang jemaah pi rumah dia, sampai rumah dia jumpa anak dia balik main Fatani. Hari nak jumpa hari Rabu, anak dia kata esok baru dia balik main. Tak ada anak. Sebelum tu adalah nak bawa yang Nabi Mekah, sebelum tu Nabi jumpa dia. Dia cerita, dia kata Telaga Zamzam dulu tahu nah. Dia cerita pasal tawaf. Dalam kitab yang ulama dulu sebut tawaf kalau atas Telaga Zamzam tak sah. Nak sah guna lepas masuk dalam telaga. Dah telaga. Lalu guna, tapi lah ni dah buat baru depa tutup habis bawah anu baru boleh tengok. Telaga Zamzam tu Hajarul Aswad, Kaabah Makam Ibrahim, dia duduk segitiga tu. Ni hak ketiga ni kan, Makam Ibrahim, Hajarul Aswad, dia duduk tu ni. Dia duduk segitiga tu. Kata bapa. Dia duduk segitiga. Maka di situlah dinamakan Telaga Zamzam. Maka Nabi dibawa tuan tu. Dibawa kat Telaga Zamzam tu kan. Lepas daripada tu habis siap, kemudian didatangkan tu yang dia kata summa utiya bitastin min zahabin mumtali hikmatan wa imanan wa afraqahu fi sadrihi wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Maka dibawa daripada satu talam
penuh dengan bijana di dalam talam itu, dengan hikmah iman, dimasukkan iman ke dalam baginda. Adakah Nabi tak beriman ni? Tak, ditambah dengan hikmah. Hilman, dengan sifat-sifat lemah lembut, kasih sayang. Wa ilman wa yaqinan, sifat-sifat keyakinan. Wa islaman. Selepas daripada summa atbaqahu, kemudian ditutup summa qatama baina katifaihi biqatimatin nubuwah. Lepas siap baru dicopkan pula dengan mana? Dengan khatamun nubuwah sekali lagi. Di sebelah belikat Nabi. Selesai semua siap. Ni duk cerita tak jalan ni. Duk cerita minal Masjidil Haram. Ni perkara yang berlaku minal Masjidil Haram. Lepas daripada tu diletakkan Nabi di dalam rumah balik. Bila diletakkan Nabi di dalam rumah balik, maka didatangkan pakaian daripada syurga. Malaikat Nuh suruh malaikat bawa turun mai daripada syurga pakaian ahli syurga kepada baginda Nabi. Di dalam kitab Kifayatul Muhtaj diceritakan bagaimana pakaian Nabi. Serban Nabi ini Allah Ta'ala dah buat ribu tahun yang lalu. Di serban Nabi itulah ditulis dengan kalam-kalam. Buka di dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Maka malaikat setiap hari duk bertawaf di atas, mana bertawaf keliling serban baginda Nabi. Malam itulah Nabi memakai pakaian tu. Daripada serban turun sampai bawah, pakaian-pakaian sampai habis. Melainkan satu pakaian sahaja yang Nabi tidak pakaian Nabi tak tukar, tak gunakan daripada syurga, iaitu kasut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang depa duk buat nal lambang kasut Bisa tengok lambang kasut. Buh atas kepala. Tuan-tuan, ada cerita. Kasut Nabi, tak ada barang dunia ni yang berserta dengan Nabi, yang menerima tajalli Tuhan, melainkan kasut Nabi sahaja. Sebab tu Syekh Yusuf Al-Nabhani dia tulis kasut Nabi itu boleh mulia daripada sejagat, daripada alam dunia. Sebab apa? Menerima tajalli Tuhan. Panjang cerita. Tu yang mereka lah kali bubuh gambar kasut buah atas kepala. Bukanlah ni nak tunjuk kemuliaan. Apa sahaja yang kait dengan Nabi semua mulia. Tak apalah, panjang cerita tu tuan-tuan. Lepas daripada tu Nabi disarungkan, selesai tak? Nabi dibawa satu bijana, maka Nabi mengambil wuduk dengan air daripada bijana itu. Air bijana itu iaitu air yang diisi daripada sungai syurga, nama dia Salsabil. Nabi ambil air semayang. Air tu air syurga. Air syurga tak layak duduk di dunia. Kalau boleh minum air tu sedap. Tak ada ke tinggal sikit lagi. Kalau ada tak lagi ke apa, kita sapu dulu. Tapi ayat tu malaikat tahan. Kata sebagian ulama, ditahan dengan apa? Ditahan dengan sayap malaikat. Tahan sayap malaikat. Ayat sisa daripada wuduk Nabi diangkat ke syurga dan diletakkan di syurga dan diberi kepada hurul ain, ahli-ahli syurga tu, hak bangsa bidadari syurga. Mereka menyapu muka mereka. Ahli bidadari syurga sangat cantik. Bila sapu dengan bekasan asar wuduk Nabi, bertambah-tambah bercahaya. Ni habis selesai Nabi. Bila selesai daripada Nabi, waktu itulah dipanggilkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor binatang daripada syurga. Tak jalan gini. Summa utiya bil buraq musrajan muljaman wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqa al himar wa duna al baqal
yad'u hafirahu 'indal muntaha tarfihi mudtariba uzunain idza ata 'ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habatar tafa'at yadahu. Kemudian didatangkan daripada syurga, iaitulah bawa mai kepada baginda Nabi seekor borak yang dia berpelana, ada tempat duduk siap. Yang kata borak ni ada siap noh. Untuk Rasulullah pegang. Borak itu mana? Tawilan fawqa, dia ni seekor binatang. Wa huwa dabbatun abyad, dia binatang yang dikatakan binatang berwarna putih. Lebih tawilan fawqal himar, dia ni lebih panjang sikitlah daripada besar daripada kalder gitulah. Lebih kecil sikit daripada bakal. Apa beza bakal dengan himar? Bakal ni kacukan kuda dengan kalder. Dia nak jadi kuda kan. Gitu binatang ni kan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik. Bila dia turun bukit, kaki depan dia jadi panjang. Bila dia naik bukit, kaki belakang jadi panjang. Mana ada binatang itu? Jadi, ada binatang tu. Hak kita buat pun tak boleh buat. Motor naik bukit, hak tayar belakang duduk terah tu pak. Cuba buat motor hak tayar belakang naik tu, kita duduk sama gitu. Tak ada ya. Nah, tahu korang belum Pinang boleh buat ke apa? Ni. Borak ni bukan borak biasa. Di dalam hadis menyebut panjang, sebab tu nak sebut panjang. Di dalam syarah Duratul Mumtaz fi syarhi, maka mensyarahkan daripada mana? Mensyarahkan daripada kitab Kifayatul Muhtaj. Semua kitab Isra' Mi'raj tuan-tuan, dia ambil daripada satu kitab induk. Kitab induk tu satu kitab yang ditulis karangan dia Syekh Najmuddin Al-Qaisi nama dia. Pagi tengah petang tak sebelum kita main, menantu kita baru balik, dia baru khatam kitab Syekh Ahmad Dardi dalam bab Isra' Mi'raj. Kita duk sebut ada satu kitab dalam bahasa Arab, nama dia kitab tu disyarahkan oleh Syekh Najmuddin Al-Qaisi. Syarahan dia. Jadi hak dia mengaji itu di tepi dia tu kitab Isra' Mi'raj Sidi Syekh Ahmad Dardir Al-Misri, orang Mesir. Waktu ana duduk di Mesir, ana sempat ziarah makam Sidi Syekh Ahmad Dardir ni. Ana baca kitab dia Uqdatul Muwahidah fi Tauhidil Uqdatul Muwahidah fi Syarhil Aqidatut Tauhidiyah. Aqidatut Tauhidiyah tu satu matan yang dikarang oleh Syekh Ahmad Dardir. Ana baca syarah dia pagi Isnin di pondok ana lah, hari Isnin. Syekh Ahmad Dardir. Lepas tu nantu kita ni dia duduk abang lah, dia duduk. Lepas tu dia kena apa? Kena duduk ceramah, orang panggil ceramah Isra' Mi'raj lah, sekolah ni. Kita duduk abang lah. Kalau nak tengok paling detail dalam masalah Isra' Mi'raj, semua kitab Isra' Mi'raj kebanyakan dia ambil di dalam satu kitab induk. Kitab induk ni dia nama CD kitab bagi Syekh Ahmad Dardir. Syekh Ahmad Dardir tu mensyarah daripada syarahan dia tu. Dalam syarahan dia disyarah oleh Syekh Najmuddin Al-Qaisi. Tuan-tuan, terbaik ni tuan-tuan. Isra' Mi'raj. Agak-agak kitab terbaik ni kalau mengaji berapa tahun habis? Habis tu kita setakat dengar sejam, setahun sekali sejam, setahun sekali sejam. Agak-agak habis tak? Habislah Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, kita baca kitab Faridah berapa tahun lah? Banyak tahun. Ana rasa 7-8 tahun dah dah lah. Betul tak? 24 muka surat sampai lah tak habis-habis, baru buka surat awal 16 17 itu lah. 6-7 tahun, sebulan kali. Kalau terbaik ni tuan-tuan, agak-agak bila tahun nak habis? Habis tu bila orang buat cerita Isra' Mi'raj, tak apa, Isra' Mi'raj aku dengar dah tiap-tiap tahun. Juga nak main. Kami mengaji di pondok dulu, Tok Guru baca Kifayatul Muhtaj, kitab
karangan Syekh Daud Al-Fatani hafizallah, paling ringkas tu guru baca 2 bulan tiap-tiap malam, 60 hari baru habis tuan-tuan. Tu paling ringkas kalau nak baca yang tu tuan-tuan. Dia ada asbabul Isra, dia ada asbabul Mi'raj. Sebab apa berlaku Isra, sebab apa berlaku Mi'raj. Antara sebab berlaku Mi'raj ni sebab borak. Antara salah satu daripada sebab Mi'raj, sebab borak tuan-tuan. Borak ni malaikat masuk dalam syurga, tengok borak banyak. Kata ulama 40,000 ekor, kata ulama 70,000 borak. Tapi malaikat selalu tengok ada seekor borak yang perangai pelik. Ni kata sebab Mi'raj dia panggil. Borak yang pelik perangai dia tuan-tuan, perangai pelik. Kira ahli syurga ni, kalau hak mana duduk dalam syurga ni seronok, duduk dalam syurga seronok ke tak? Seronok ke tak? Kita kalau boleh masuk dalam syurga seronok tak? Tak seronok, biar tiba aku pun sehati kau. Duduk dalam syurga dia tak seronok. Tapi Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ketika habis perang apa semua, Rasulullah dia datang bertemu Rasulullah dalam tidur Rasulullah. Rasulullah dia datang jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya dia, seronok tak duduk dalam syurga? Dia ahli syurga, ahli syuhada duduk dalam syurga. Dia tak seronok ya Rasulullah. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Rasulullah tanya, seronok tak dalam syurga? Dia tak seronok. Rasulullah tanya apa? Pasal aku tidak bersama kekasihku. Siapa ada kekasih dia? Rasulullah. Bila dia telah meninggal, terpisah dengan Rasulullah, dia tak sebab tu aku tak seronok. Kalau duduk sekali dengan Rasulullah, tak mana pun seronok. Kita ni masuk dalam kubur. Sebab tu ahli kubur. Kalau bangsa kubur kita tu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan au jannah. Ya Allah, jadikan kubur itu salah satu daripada kebun-kebun syurga. Kalaulah masuk dalam kubur, Tuhan balas kita dengan amal kita, dengan iman kita yang sempurna, Tuhan balas jadi kebun syurga. Mampu tak mau naik dah ke dunia. Ya dah. Seronok tuan-tuan. Ni borak duduk dalam syurga tu, tapi tak seronok. Ni pasal apa dia tak seronok? Tuan-tuan tahu tak? Dia pemain dia pun duk cerita tak ni? Titik-titik tu buat Isra Mi'raj, tekan tak cerita. Sebab apa tak seronok? Sebab borak kata Jibril bertemu, tanya pasal apa hang ni duk teriak sedih, duka. Duka lara dia panggil. Borak kata, aku ni ada seorang kekasih, tetapi aku rindu, aku kasih, aku dendam dekat dia ni, kekasih aku ni, kerana aku sekali tak pernah bertemu dengan dia. Lalu malaikat tanya, siapa kekasihmu ya Borak? Dia kata, kekasihku tidakkah melihat di dinding syurga dituliskan nama dia? Kalaulah Tuhan mensandingkan nama Tuhan dengan nama dia, dia tentu orang yang hebat. Nama dia Muhammad Rasulullah. Dan di setiap borak, di dahi borak, kata ulama, dituliskan dengan nama Muhammad Rasulullah. Maka di dinding, maka di aras, tiang-tiang aras, dituliskan nama dia. Jadi aku ni nak tahu dia ni siapa ni. Aku ni rindu kat dia. Kalau dia orang yang Allah Ta'ala tak jadikan dia istimewa, mana mungkin nama dia ditatah, ditulis di dalam syurga. Jadi aku duk rindu. Jadi aku ni lama dah duk cinta kasih. Aku kalau boleh nak bertemu. Sebab tu bila Jibril nak ambil borak turun ke dunia, Jibril memilih borak inilah. Borak ini disebut bukan borak biasa, Sayyidul Borak, penghulu bagi segala borak.
tuan-tuan. Borok ni lah yang mai turun. Apa makna borok? Borok asal kalimah dia daripada barqun. Barqun dengan makna kilat. Sebab apa kilat? Dia bergerak terlalu cepat. Ulama syariat menyatakan borok diutuskan untuk mempercepatkan perjalanan Rasulullah. Ulama hakikat menyatakan borok untuk melambatkan perjalanan Rasulullah. Beza. Pasal buat dia tu? Kena ngaji. Panjang dia tuan-tuan. Jadi borok dibawa mai, Rasulullah naik di atas borok. Rasulullah naik di atas borok. Bila Rasulullah naik di atas borok, kan? Fastad'aba alaihi fawada'al Jibril yadahu ala ma'rifatihi summa qala ala tastahi ya Barak fa wallah ma rakiba khalqun akramu ala Allah minhu. Bila Rasulullah naik di atas, panjang ni anda tak baca semualah. Bila Rasulullah naik di atas Barak ni, dia ni bila Rasulullah nak pindah tu, dia mula apa? Dia mula tengok Rasulullah, dia mula jadi seolah-olah macam liak lah, tak nak tengok. Kuda tak nak tengok. Tuan dia tak apalah. Tapi dia tengok orang hak yang dia tak nak kenal, dia jadi macam binatang. Borok ni binatang. Faham tak? Binatang surga. Bila dia ni dalam keadaan tadi, dia mula bergerak. Ni yang Jibril kata. Jibril kata kepada dia, "Hei Barak, hang ni tak malu kah? Ala tastahiyya Barak? Adakah engkau ni tidak malu wahai Barak?" Barak tengok Jibril alaihissalam, pasal apa? Pasal apa? Dan pasal apa yang hang ni begini? Lalu Jibril kata, "Fa wallah, demi Allah, ma rakibaka khalqun aqramu 'ala Allah minhu." Ni yang nak menunggang hang ni seorang daripada hamba Allah yang dimuliakan di sisi Allah yang paling mulia. Borak dengar kejut. Siapa dia? Muhammad. Yang nama dia ditulis di syurga, nama dia ditulis ni. Borak terus jadi malu terus. Allah dia tahu tak bangwai itu orang tahu. Orang tak bangwai. Tu kita kata awak Jibril tak bangwai kalau abang wai aku ni. Lah ni buat jadi aku malu. Borak malu terus dengan Rasulullah. Sebab tu dia jaga waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak naik tu, dia jaga betul-betul. Kira dia bagi paling selesa. Paling selesa. Kalau kata terbang tu tak ada terentak lah. Kita naik kereta mahal pun terentak tak? Melambung tak? Kena batas ubi hak tinggi sikit, kereta BMW pun terentak, kena bumbung tak? Kalau naik laju tu ya. Ni borak tak, tuan-tuan. Seronok nak borak ni. Bila borak nak naik tu panjang, tuan-tuan. Boleh pergi lah tuan-tuan, 9 lebih ni. Ni tak berjalan lagi tuan-tuan, baru nak naik. Ada terhenti lah nak turun lah. Ni pun cerita semalam lah, daripada ni naik turun habis siap semalam lah. Anda duduk syarat minal masjidil haram ya tuan-tuan. Sebab apa? Satu cerita yang sangat panjang tuan-tuan. Ni baru cerita zahir, tak cerita batin surah Mi'raj tuan-tuan. Sebab tu mengajilah surah Mi'raj tuan-tuan. Ngaji lah. Kalau boleh main bulan Rejab ni, kalau ada ustaz yang contohlah yang duk main mengajak mingguan ataupun bulanan, dia duk main bulan 2 kali, stop kitab lain, suruh dia start bulan Rejab. Hak duk main lalu, kalau main 9 kali tak payahlah. Dapat 2 kali tadi. Dia kena ngaji ya. Stop kitab lain, suruh baca Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj antara kitab paling ringkas.
Kalau Syekh Najmuddin tu bahini tuan-tuan, dalam tu paling detail lah, atau paling detail. Kitab tu di dalam bahasa Arab, diterjemahkan oleh ulama pun banyak kan, dalam bahasa Jawi apa semua. Allahu Akbar, tak tahulah kan. Jadi Nabi baru nak naik. Bila naik tu mulalah Nabi naik kan. Nabi dibawa oleh Buraq. Nabi naik berapa kenderaan? Maka kata ulama, Nabi bukan naik Buraq sampai ke langit ketujuh. Tak tuan-tuan, Buraq hanya bawa sampai ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa nak sampai mana? Nak sampai kepada langit yang pertama. Daripada Masjidil Aqsa nak sampai kepada langit yang pertama. Maka Nabi menaiki satu kenderaan, nama dia Mi'raj. Langit kedua, langit pertama nak sampai langit kedua, nama dia Mi'raj. Langit kedua nak sampai langit ketiga, Mi'raj. Langit sampai ketujuh semua menggunakan Mi'raj. Daripada langit ketujuh nak sampai kepada kursi Arash, semua tu Mi'raj. Berapa Mi'raj? Kata ulama 9 Mi'raj. Sebab tu jarak antara langit pertama daripada bumi nak sampai langit pertama bukan sikit tuan-tuan. Sebab tu tak boleh menggunakan mana? Tak boleh menggunakan Buraq. Walaupun Buraq sekali dia langkah sejauh mata memandang, tapi tak boleh dah guna. Kena guna Mi'raj. Kena guna Mi'raj. Jarak daripada bumi pertama, bumi yang kita duduk ni sampai langit pertama ni berapa? Dalam suatu riwayat, atadruna kam bainas samai wal ardi. Jadi hadis Nabi tanya, adakah kalian mengetahui, atadruna, adakah hangpa tahu, kam bainas samai wal ardi, berapakah jarak di antara bumi ni dengan langit pertama? Faqulna Allah wa rasul a'lam. Sahabat lalu berjawab, hanya Allah dan Rasul sahaja mengetahui. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainahuma masiratu qamsi mi'ati sanatin. Jarak di antara bumi dan langit pertama perjalanan 500 tahun. Langit pertama mai bumi ni perjalanan 500 tahun. Wa min kulli sama'in ila sama' allati taliha masiratul qamsi mi'ata. Daripada langit pertama, kedua, kedua, ketiga, langit ketiga, keempat, langit keempat, langit kelima, kesemuanya perjalanan 500 tahun. Habis ni wa kithafu kulli samai masiratul qamsi mi'ati sanatin. Dan tebal satu langit tu, 500 tahun juga. Sebab tu tak boleh guna dah Buraq. Dia kena guna satu lagi kenderaan, nama dia Mi'raj. Gimana cepat dia, Allahu a'lam. Mi'raj. Mi'raj. Anjak. Tuan-tuan. Ya. Langit pertama sampai langit kedua, langit kedua sampai langit ketiga, langit ketiga sampai langit keempat. Baca tengok 500, makna 7,000 tahun. Lu nak atas tu. Tapi Nabi jalan tak sampai setengah malam. Ni. Macam tu. Dia kata bumi bulat. Bumi bulat. Paduk ngaji guna ngaji. Bumi bulat tak? Bulat macam bola ke bulat macam mana? Betul ke bumi bulat? Dia kata ada orang sampai langit, sampai langit apa? Sampai ke bulan, betul ke naik bulan? Betul ke sampai ke bulan?
Hangpa percaya tak sampai ke bulan? Nak tanya agak-agak, hangpa percaya ke tak sampai ke bulan? Kalau tanya anak-anak tak percaya ni. Lepas tu kalau orang tanya bumi ni bulat macam bola, betul lah. Kalau dah naik atas tu, mereka duduk tengok teropong, naik satelit tengok bumi bulat gitu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ada ya tu? Tak? Tengok. Takkan tak itu. Dan kepada bumi yang kami hamparkan. Kalau bulat nama hampar, bentuk bulat lah. Tapi kalau bulat macam bola tak boleh pakai. Enak lah. Tapi kalau nak pakai agak bulat macam bola, bulat agak apa. Jadi sebab tu buka di dalam kitab tafsir Jalalain. Wa qawluhu sutihat, yang dikatakan sutihat zahir, sutihat zahiran, dia tu akan jelas dah annal ardu sataha alaihi ulama asy-syar'i la karratan. Maka ulama menyatakan bahawa bumi itu satu hamparan. Bukanlah karratan, bukanlah bulat, bukan seperti bola. Wa qalat ahlul hay'ah, yang berkata itu hanyalah ahli sains. Yang kata bulat tu hanya ahli sains. Tapi dia kata alaihil ulama syar'i, dan kebanyakan ulama syar'i berkata bumi bukan bulat. Kalau kita tafsir Jalalain itu tak tahulah. Tuan-tuan ni kalau bulat tak tahu, perjalanan bukan senang. 5 kata itu tuan-tuan, panjang. Lepas tu baru Nabi naik borak, langkah selangkah pau berhenti. Berhenti satu tempat yang nama dia tempat tu Tayyibah. Fasara hatta balaghu ardan zatal nakhlin faqala lahu Jibril inzil fa dhalla huna fa'ala thumma rakiba faqala lahu Jibril atadri aina sallaita faqala la qala sallaita bit-tayyibati wa ila al-muhajaratu. Borak jalan saja terus sampai satu tempat itu Nabi tengok seperti kebun. Maka Jibril kata kepada borak, berhenti. Bila berhenti Jibril kata fa shalla ha huna, kamu berhenti sembahyang di sini wahai Jibril, wahai Muhammad. Nabi tak cakap banyak, Nabi terus sembahyang. Dia kata sembahyang apa? Sembahyang pun nak Nabi nanti selalu sembahyang ikut syariat terdahulu. Ini bukan sembahyang macam kita ni, sembahyang ikut syariat terdahulu. Fa fa'ala summa rakiba, lepas buat semua sembahyang selesai, mulan rakiba, naik balik. Faqala lahu Jibril, lalu berkata Jibril, atadri aina sallaita, adakah engkau tahu wahai Jibril, wahai Muhammad, di mana kamu sembahyang? Lalu Rasulullah kata, faqala la ya Jibril, aku tak tahu. Lalu Jibril kata, sallaita bit-tayyibata wa ilaihil muhajaratu, di sinilah nama dia Tayyibah, yang bakal tempat inilah kamu akan berhijrah tak lama lagi, setahun lagi kamu akan hijrah mai ni. Nabi tahu siarah. Berhenti. Kan panjang lepas tu fantalaqal bara yahwi bihi yad'a hafiruhu haitsu adraka tarfahu faqala lahu Jibril inzil fa shalla hahuna fa fa'ala thumma rakiba faqala lahu Jibril atadri aina sallaita qala la qala sallaita bi Madyan indal sajaratil Musa. Lepas pada tu Nabi naik lagi sampai satu tempat, break, berhenti pula.
borak berhenti. Nabi turun, Jibril kata sembahyang di sini. Inzil fa salla huna. Nabi sembahyang lagi. Nabi sembahyang habis naik, Jibril tanya, tahu tak tempat apa ni wahai Muhammad? Lalu kata, la, tak tahu. Maka Jibril kata, inilah sallaita bi Madian. Satu tempat nama dia Madian. Di sinilah inda sajarati Musa. Di sinilah tempat bagaimana berhenti berteduhnya Nabi Allah Musa ketika keluar daripada Mesir selepas daripada Fir'aun mengejar Nabi Musa. Selepas Nabi Musa tampakkan pegawai Fir'aun mati. Nabi Musa diselamatkan oleh ibu angkat dia sebanyak 3 kali. Waktu kecil, waktu umur 4-5 tahun, dan waktu remaja. Remaja tu dia dah kuat dah. Pegawai Fir'aun duk gelir 2 orang. Tolak belah Nuh ni main, tolak belah ni main. Nabi Musa pun hilang sabar. Pang boh nampak jatuh mati tentu. Aisyah kata, hari ini wahai Musa, keluarlah. Keluar daripada Mesir. Ni pegawai ni hak jaga, hak yang mati ni hak jaga khazanah daripada Fir'aun, yang Fir'aun paling kasih kali. Saat lagi kali ni perasan dia bunuh hang sungguh. Dia nak bunuh hang masa kecil, masa mula-mula mak jumpa mak menekan kan Asiyah dua beradik dengan mak Nabi Musa. Mak menekan lah, tapi jadi mak peliharaan Asiyah lah. Mak ni Nabi yang membela Nabi Musa. Kali-kali ni puasa ni Nabi Musa lari daripada Mesir, keluar lari sampai di mana? Sampai dekat hampir kawasan Jordan. Anda sempat juga pergi di Madian ni waktu ada di Jordan, sempat ziarah juga. Dia panggil Makam Musa. Sekarang dia di masjid di Jordan. Tempat itulah Nabi Musa duduk berehat. Lari berhari. Nabi Musa ni gagah, lari berhari. Gagah tu mana? Di dalam kitab ni sebut ni. Ke depan ni kalau naik langit tu jumpa Nabi Musa, cerita perihal Nabi Musa. Nabi Musa ni kulit dia putih kemerahan, dia orang gagah, bulu rumah dia gagah, boleh tembus baju ni. Bulu rumah boleh tembus baju. Ya, macam mana tampak tak mati tu ni? Tiga tu punya hebatnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa main dengan Fir'aun nak bunuh dia ni, mak dia suruh lari, dia dengar cakap mak lari sampai keluar dari Mesir, berhenti satu pokok. Pokok tu Rasulullah berhenti di situ. Waktu kita sampai di Jordan tu sempat ziarah di situ. Seronok tuan-tuan, pergi ziarah nah panjang. Anak cerita ringkas-ringkas. Fantalaqa bura. Lepas tu pergi pula yang tempat kedua pula, sampai kepada tempat nama dia Tur Sina. Lepas tu sampai Baitul Laham. Lepas Baitul Laham baru sampai Baitul Maqdis. Tu semua tempat-tempat tu Nabi berhenti ada pasal. Jadi anak rasa sekodah-kodah tu kot anak mampu sampai, anak mohon maaf lah. Sekat tu yang anak mampu sampai, yang anak kutip daripada kitab Anwarul Ahiyah min Isra'il wal Mi'raj Khairul Bariyahan. Jadi mudah-mudahan apa yang sampai sebagai sedikit cerita lah kepada tuan-tuan, dan cuma anak berpesan sebelum berakhirnya kuliah kita pada malam ni, bab Isra' Mi'raj ni tak akan habis tuan-tuan mengaji sampai mati. Jadi mengajilah setiap tahun kalau boleh sampai bulan Rejab. Ada guru-guru yang menjadi guru mingguan ataupun bulanan, suruhlah mereka baca kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syedok. Tapi Kifayatul Muhtaj ni nak baca, cari hak mengaji pondok ataupun hak biasa mengaji kitab tu lah. Sebab dia ada beberapa tempat yang kadang-kadang tu perlu kepada dhabit, perlu kepada huraian-huraian. Sebab adalah tempat yang susah-susah lah di dalam kitab.
Dan ana baca Pak Ano banyaklah beberapa buah kitab. Tahun ini kita baca Perjalanan Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qadar-qadar itulah yang ana mampu sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan iman yang kukuh kepada kita, mengkurniakan kepada kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai salah seorang daripada hamba-hambanya yang akan bersama dengan baginda Nabi di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita di antara hamba-hambanya yang berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di saat dan ketika kita dihimpunkan di padang mahsyar. Qadar itu yang nak mampu sampaikan. Maka kita nak selawat